Ini adalah video pembentangan poster skeptisisme, falsafah dan pengaruhnya kepada masyarakat. Saya akan mula dengan menerangkan apa itu skeptisisme. Skeptisisme falsafah adalah sekolah pemikiran falsafah yang mempertanyakan kemungkinan, kepastian dan kebenaran pengetahuan. Untuk kebanyakan masanya, kita akan mengelirukan keraguan biasa dengan skeptisisme. Berbeza dengan keraguan biasa, skeptisisme falsafah adalah satu jadalan bahawa kita tidak memahami benda yang biasanya kita fikirkan tahu. Sebagai contohnya, adalah satu bentuk keraguan biasa untuk mengatakan bahawa kita tidak tahu jumlah bintang di kosmos adalah ganja. Hal ini kerana sebagai permulaan, kebanyakan besar daripada kita tidak mempercayai cadangan ini. Kita tidak tahu jumlah sebenar bintang dalam kosmos. Namun, adalah satu bentuk skeptisisme falsafah untuk mengatakan bahawa kita tidak tahu adakah matahari akan timbul pada pagi esok. Berbeza dengan contoh sebelum ini, logik matahari akan timbul pada waktu pagi setiap hari telah diakui semua orang. Skeptisisme asalnya berkembang daripada satu konsep yang begitu kecil, iaitu keraguan bahawa teori kita tidak boleh dipercayai untuk memahami realiti. Ini telah mencabar kebenaran akar ilmu pengetahuan kerana manusia menggunakan deria untuk merasa alam sekeliling. Bapa falsafah moden iaitu René Descartes pernah mengenalkan teori permasalahan lilin berkaitan keraguan ini. Menurut beliau, lilin secara umumnya ialah objek pejal berdasarkan deria. Namun, apabila lilin dicairkan, ia berubah bentuk menjadi cecair. Oleh sebab itu, deria berfungsi secara tidak konsisten dan tidak boleh dianggap sebagai realiti. Satu lagi teori yang sangat popular dalam bidang skeptisisme falsafah adalah teori otak dalam balang ataupun brain in the vat. Imajinasikan otak kita telah dikeluarkan daripada kepala dan dimasukkan dalam satu balang yang mengandungi cecair untuknya terus hidup. Kemudiannya, otak ini disambungkan kepada superkomputer yang mampu memberikan impuls elektrik yang serupa dengan yang biasanya diterima otak. Secara teori, komputer ini dapat mensimulasikan kenyataan kepada otak tersebut. Otak tersebut akan memiliki pengedaran sedar yang normal seperti pengalaman seseorang yang otaknya masih disambung dengan tubuhnya. Mungkin otak itu akan mempunyai persepsi bahawa apa yang dialaminya adalah realiti, tetapi sebenarnya ia berada dalam satu simulasi sahaja. Kedua-dua teori ini telah digunakan pakai oleh filem The Matrix dan The Truman Show. Melalui beberapa kebetulan, watak utama dalam kedua-dua filem ini mula meragui kebenaran dunia yang mereka berada dan akhirnya sedar bahawa mereka hanya hidup dalam dunia maya. Selepas menerangkan teori skeptisisme, saya ingin mengenalkan dua cabang utama falsafah skeptisisme. Pertama ialah skeptisisme akademik, yang kedua ialah skeptisisme Pyrrhonian. Dari segi pemikiran, skeptisisme akademik percaya bahawa adalah tidak mungkin untuk manusia mendapat ilmu pengetahuan. Tiada sesiapa yang boleh memahami kebenaran ataupun dalam bahasa Inggeris, no one can know. Namun begitu, pernyataan ini adalah menafikan kebenarannya sendiri. Hal ini kerana kita perlu mengambil pernyataan ini sebagai kebenaran terdahulu untuk kata bahawa tiada sesiapa yang boleh memahami kebenaran. Segala perbincangan mereka diakhiri secara terbuka dan tidak mengambil pihak dengan keyakinan 100%. Ibu disebabkan ciri-cirinya yang tidak bergantung kepada menggunakan standard yang tinggi untuk pengetahuan atau justifikasi. Hujah tersebut boleh dijustifikasi dengan membincangkan isu-isu skeptisisme, iaitu kekuatan hujah dan skopnya. Skop falsafah skeptisisme adalah mencenderung kepada keputusan negatif mengenai pengetahuan manusia adalah sangat umum. Seterusnya, kita juga membincangkan trilema Alkitab dan skeptisisme Cartesian untuk menjelaskan bagaimana menyebabkan kemustahilan untuk membukti sesuatu. Trilema Agrippa lebih menunjuk kemustahilan membukti kebenaran, manakala skeptisisme Cartesian mempertanyakan kepercayaan kita terhadap dunia semula jadi. Inilah semua dalam bahagian isu-isu. Seterusnya adalah bahagian implikasi skeptisisme. Jadi bagi implikasi bermanfaat, skeptisisme didapati membawa implikasi yang amat bermanfaat kepada kesihatan seseorang dalam bidang
penyelidikan perubatan. Selain itu, skeptisism juga terbukti bermanfaat dalam kalangan konsumer. Skeptisism dapat melindungi seseorang konsumer daripada iklan yang berkeliru. Jadi, skeptisism adalah perlindungan utama pengguna dalam kesan penipuan. Skeptisism juga didapati mempunyai implikasi dalam media sosial yang membentuk pendapat masyarakat. Ia meningkatkan kesedaran seseorang terhadap kenyataan yang dituntut oleh media. Skeptisism dalam pembelajaran juga terbukti bermanfaat kepada pelajar. Pendidik memainkan peranan yang penting dalam membentuk skeptisism pelajar dengan mendidik mereka agar berfikir dengan rasional, menganalisis dan dapat menyoalkan sesuatu tuntutan yang tidak terbukti. Pustakawan juga dapat memupuk kesihatan skeptisism dengan mendesak pelajar untuk mengkaji maklumat dengan teliti. Seseorang pelajar yang memahami perkara ini tidak akan bergantung pada hanya satu sumber maklumat, malah akan mencari lebih banyak maklumat dan idea orang lain. Ini adalah implikasi bermanfaat skeptisism dalam kalangan pelajar. Walaupun terdapat banyak maklumat tentang implikasi bermanfaat, implikasi buruk juga perlu dikajikan. Dalam keberkesanan rawatan perubatan, skeptisism berkemungkinan menjadi faktor risiko kematian awal juga. Sebenarnya, skeptisism dalam bidang rawatan perubatan adalah berkorelasi dengan tabiat seseorang untuk menunjukkan tingkah laku tidak sihat yang mempengaruhi kualiti hidup dan kadar kematian. Mereka yang menerima keputusan perubatan yang tidak memuaskan mengambil masa yang lebih lama untuk menerima keputusan dan akan sentiasa mempersoalkan ketepatan mereka dan akan menyebabkan skeptisism spontan. Skeptisism konsumer merupakan sesuatu mekanisme pertahanan. Walaupun mekanisme pertahanan akan melindungi seseorang daripada pengiklanan berbahaya, mekanisme pertahanan tersebut membawa implikasi buruk juga. Sebagai contohnya, konsumer mungkin akan melarang diri daripada berpeluang mendapat manfaat yang benar sehingga menghindari dirinya dari semua maklumat dalam pasaran. Terdapat dua ahli falsafah yang telah selesaikan isu-isu ini, René Descartes dan G.E. Moore. Untuk René Descartes, falsafah Aristotle mengatakan bahawa kita boleh mendapat ilmu baru melalui mencari panca indera kita. René Descartes setuju, tetapi mengatakan untuk hal metafizik, kita tidak boleh menggunakan panca indera kita, tapi gunakan intelek dan minda kita saja. Maka René Descartes telah mengatakan his famous phrase, I think, therefore I am. So, kerana René Descartes percaya minda kita tidak boleh ditipu dengan minda luaran, dengan dunia luaran, maka apa yang kita belajar dengan minda kita boleh dikatakan ditahu dengan pasti. Dengan ini, René Descartes telah membuktikan falsafah skepticism sebagai salah atau tidak betul. Dan untuk G.E. Moore telah mempercaya dalam common sense, iaitu membenarkan apa-apa analisis, biarpun radikal ke tidak, tetapi teori itu yang diberikan mesti logikal. G. Moore menggunakan kebanyakan masa beliau untuk membuktikan bahawa kewujudan dunia luaran. Jika dunia luaran itu wujud, maka falsafah skepticism telah boleh dikatakan sebagai salah. Beliau telah gerakkan dua-dua tangan dia dan mengatakan bahawa cadangan yang tangan dia yang dia gerakkan itu tidak wujud. Ada satu cadangan yang tidak munasabah. Beliau mengatakan yang tangan dia mesti wujud dalam dunia eksternal. Maka G.E. Moore telah menafikan kebetulan falsafah skepticism. Soal sedidik ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan masyarakat bahawa falsafah skepticism dan kesannya terhadap sosial. Kaedah soal sedidik yang kita gunakan dalam kajian ini adalah Google Form dan
Sejumlah 50 responden telah dikumpulkan. Kajian mendapati masyarakat secara umumnya tidak mengenai ideologi skeptisisme falsafah dan kebanyakan rakan sebaya juga tidak berpengalaman terhadap skeptisisme falsafah. Namun begitu, kita boleh merumuskan bahawa skeptisisme adalah penting dan membawa impak positif dalam kehidupan harian dan kita patut menggunakan skeptisisme falsafah dalam kehidupan harian.